Kelas, kita akan sambung part kedua. Okay, so kita dah tahu area tu sebenarnya gabungan rectangle. So kita senang kata kita dah faham lah. So bila kita dah faham konsep, kita just gunakan formula je lah. So untuk cari area under the graph, dia punya definition yang ni lah. So pertama kita tengok area between curve and the x-axis. Okay, ni curve, ni x-axis. So kita akan ada area antara A pergi kepada B. Okay, so sebagai contoh, kita ada equation y equal x square. So ini adalah graf dia. So let's say kita nak cari area antara 0 until 3. So ni adalah area dia. So kita akan integrate x square antara 0 until 3. Then awak integrate dapat x cube over 3. Then substitute je kan. So akan dapat 9. Senang je kan, integrate je. Tapi how about the value of integral when the area under the x-axis? Maksudnya, macam mana kalau area tu belah bawah pula? Sebab kita faham, area should be positif kan? Bukan negatif. Tapi kita tengok apa jadi ya. Okay, sekarang kita ada function 1/3 x cube. Maka kita integrate antara negatif 2 sampai kosong, iaitu area yang ni. Maka kita akan dapat x4/12. Dan substitute nilai, awak akan dapat negatif 4/3. Alamak, kenapa kat sini area negatif 4/3 kan? Kat sini sebenarnya nak beritahu, for the value area bounded by the curve and the x-axis. Kalau region tu below x-axis, macam ni kan, below, maka the integral value is negative. Dan kalau if the region is above the x-axis, kan ni kan above ni, above x-axis ni atas lah, maka the integral value is positive, but the area of both regions still positive. Sebenarnya area tu positif, integral value je negatif. Okay, maksudnya kalau soalan tu cuma nak integrate, tak apa je negatif. Tapi kalau soalan tu nak cari area, awak kena positifkan nilai integral yang negatif. Macam tu. Okay, so kita dah tahu apa pula area between curve and the y-axis. Ini kes lain pula. Ini still awak punya graph, tapi dulu antara dengan x-axis. So ni mungkin area dia. But sekarang kita nak tengok apa jadi kalau dia dengan y pula kat sini. Okay, so tak ada masalah. Kita cuma integrate respect to dy. Tu je perbezaan je, respect to dy. Sebab time ni equation awak x in term of y, jangan y in term of x. Sebab kalau y in term of x, memang kita integrate dx kan. But now kita nak integrate dy. So x in term of y lah. So let's say awak ada function x equal y y power negative y power 1/3. Okay, so graf dia macam ni. So kita nak contoh kan, kita nak cari area antara 0 sampai 2. So kita integrate lah yang ni. Kita integrate y power 1/3 ni. So integrate dapat dah macam ni. Substitute nilai, awak dapat 1.89. Betul lah kan, positif. Yang kat sini tempat dia lain sikit. Kalau belah kanan y je positif. Kalau ni y, ni kanan lah. So kalau kat sini je positif, kalau kat sini je negatif. Yang ni negatif lah. Negatif 1, 0, dapat negatif. Okay, so benda sama je, cuma for the region left side negatif, for the region right side positif. X-axis atas positif, bawah negatif. Okay, kemudian kita ada lain pula kat sini, area between the curve and a straight line. Ini sebenarnya dua case. Mungkin area between the curve and straight line, ataupun area between curve and curve. Sebab apa dia kata tu? Sebab kita tengok macam ni ya. Kita kena anggap ini kan satu equation, iaitu curve. Equation lah, sebenarnya boleh kata macam general dia. Kita cuma nak cakap the area between two equation. Macam tu je. Ni equation pertama, ni equation kedua. So area dia bounded dekat sini, tengah-tengah. Apa yang jadi adalah awak kena kira area equation yang atas. Sebab equation yang atas ni yang lebih besar. Equation yang bawah ni, dia yang ni. So bila kita besar tolak yang bawah kan, akan dapat area ni. Nampak tak?
Kan patutnya ada macam ni kan. So dia dah buang bawah ni, tu dapat atas kat sini. So kita kena faham siapa kena tolak siapa. Itu je sebenarnya. Okay, so the area of shaded region adalah integration of function gx tolak integration of function fx. Ataupun kita tolakkan dulu equation tu baru integrate. Boleh je mana-mana. Sebab kita dah belajar kan dalam yang awal-awal dulu. Kalau operation kita boleh gabung, kita boleh pisah. Okay, let's say kita ada dua equation. Ni dengan ni kan. So dia dah bagi point. Maksudnya kita tahu nanti 3 dengan 2 lah kita punya bounded. Dekat sini dengan dekat sini. So area yang besar tolak area yang bawah ni. Senang je. So kita buat sama-sama lah. Okay, so kita kena cari kita guna pen merah. So integration of function mesti ambil yang atas dulu, iaitu negative x square plus 2x plus 8. Kita boleh gabung terus. Minus dengan function bawah. Function bawah adalah x plus 2. Differentiate dx lah. Region antara negative 2 sampai 3. So kita simplify kan dia kan. Yang kat dalam ni dulu kita simplify. Dapat negative x square plus dengan x plus dengan 6 dx. So kita pun integrate lah. Yang ni kan kita integrate. Integrate kita dapat negative x power 3 over 3 plus x power 2 over 2 plus 6x. Region dia antara negatif 2 sampai 3. Lepas tu ganti lah. Ganti kan. Negatif 3 power of 3 over 3. Plus dengan 3 power of 2 over 2. Plus dengan 6 dalam hubungan 3. Okay, ni semua satu benda. Tolak dengan yang kedua pula. Negatif 2 power of 3 over 3. Negatif ni keluar. Negatif tu lain. Plus dengan negative 2 power of 2 over 2 plus dengan 6 2. So masuk dalam kalkulator, dapat jawapan dia lah. Masukkan dalam kalkulator, kira. Root, cikgu kira x plus 6. Okay. Yang antara 3 dengan 2. So awak akan dapat jawapan dia adalah, last kali lah awak tekan kalkulator sendiri ya, 13/6. Okay, ni yang awak akan dapat lah, 13/6. So kena tahu siapa tolak siapa je sebenarnya. So mudah je ya, tak ada susah pun sebenarnya. Kita kena faham kita nak differentiate y ke x dan tahu region mana yang kita nak cari. Siapa tolak siapa. Okay, itu sahaja untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.